Sekiranya dia datang untuk mengerjakan umrah, hendaklah dia terus berniat tawaf umrah. Dia beza. Beza antara orang niat nak pergi haji dengan niat nak pergi umrah. Kalaunya pergi ke Mekah ya, nak pergi haji, maka apabila sampai di Baitullah, hendaklah niat tawaf kudum, tawaf selamat datang. Kerana terus masuk ke Mekah daripada Malaysia tu. Nasib pergi ke Madinah. Tapi kalau nya pergi ke Madinah dulu, makanya nak pergi ke Mekah kelak, nya akan niat umrah lah. Apabila nya niat umrah, maka hendaklah nya tawaf sampai di Baitullah ya, tawaf umrah, bukan tawaf kudum. Suatu dia melihat Kaabah yang mulia, hendaklah mengangkat kedua tangannya. Nya tangga ajak Kaabah ya, angkat tangan. Apabila nya dah masuk ke dalam Masjidil Haram, yang baca doa tu, Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamar tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya, doa sunat ajalah, bukan wajib. Maknanya cantik Ya Allah, tambahkanlah bagi rumah ini. Rumah ini maksudnya Baitullah. Kemuliaan, keagungan, penghormatan dan kehebatan. Tambahkanlah kemuliaan, keagungan, penghormatan dan kebaikan bagi jemaah haji dan umrah yang memulia dan mengagungkan Baitullah. Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera. Daripada mulah kesejahteraan itu datang, maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan, dalam kesejahteraan. Cantik doa. Bila kita nangga ajak Kaabah, baca doa. Sunat lah, bukan wajib. Baru timbul rasa ta'zim. Ta'zim bahasa Arab artinya merasa kehebatan Kaabah. Biasa orang first time nya datang ke Mekah, biasanya nangis. Nangga Kaabah nangis. Ya. Nangga Kaabah yang menangis. Terasanya pun ta'zim, kemuliaan, takrim dan mahabah. Mahabah tu kehebatan Kaabah. Cuba tak gambarkan orang penemetik sembahyang di Masjidil Haram berapa juta. Kalau dikumpul semuanya dari sejak zaman Nabi sampai ke zaman kita gini itu berapa milion, berapa triliun. Banyak. Kaabah ialah sama dari zaman Adam alaihissalam. Kaabah ialah zaman Nabi Ibrahim membina setelah ubuh di zaman Adam ya, lama gila gap antara zaman Adam dengan zaman Nabi Nuh. Kena pergi banjir zaman Nabi Nuh, maka Kaabah ya untuk tinggal tapaknya aja. Kemudian dibangunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya ada dua, seorang Nabi Ishak, seorang Nabi Ismail. Yang dengan Nabi Ibrahim membina semula Kaabah ya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Okay. Karena Nabi Ishak tu maknya lain. Maknya ialah Sarah nama maknya. Sarah, orang Israel. Mak Nabi Ismail namanya Hajar, orang Arab. Okay. Jadinya dua adik beradik sama bapa, mak berbeza. Maka Nabi Ishak lah yang menurun
Bani Israel. Orang Israel kita kena itu. Okay. Berpula daripada Ishaq. Nabi Ishaq alaihissalam. Anak Nabi Ishaq apa? Yaqub. Anak Nabi Yaqub apa? Nabi Yusuf. Kan? Turudannya. Kemudian Nabi Ismail, maknya Arab. Okay. Makanya tinggal di Jazirah Arabiyah, tinggal di Mekah bersama mak. Adapun Ishak tadi tinggal di Palestin. Israel kan tinggal Sia. Memang dari dulu dari Israel yang tinggal di Sia. Tapi Israel yang beragama Islam. Okay. Keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kemudian kita lihat tadi doa tu dibaca ketika kita kali pertama melihat Kaabah. Kita pergi Mekah, kita nak ke Kaabah, masuklah Masjidil Haram, terus angkat tangan, ngadap kiblat, baca doa tu. Kemudian dia berdoa dengan mana-mana doa yang lain. Nak berdoa dengan doa lain pun boleh juga. Bekat, tapi baca doa tu dulu. Bawa baca doa lain. Apakah minta kita nak? Dikehendakinya dan disunatkan dia masuk ke Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah. Karena Nabi SAW masuk melaluinya. Kita cari pintu nama Bani Syaibah. Masjidil Haram kan banyak pintu. Cari kita pintu Bani Syaibah, maka kita masuk, sunat sajalah masuk dari siapa. Kerana Nabi dulu masuk dari pintu ya. Okay. Masuk daripada pintu ya. Walaupun Masjidil Haram zaman Nabi dah kedap Masjidil Haram gini tu. Masjidil Haram gini tu kaca. Nah, kedap istana. Bahan binaannya, Masya Allah, cantik. Lampunya, catnya, khatnya dan sebagainya. Zaman Nabi dulu, kenapa ya ada tanah liat? Masjid dipolah daripada tanah liat, daripada pokok kurma, atapnya daripada daun kurma, tiangnya daripada batang kurma, lantainya pasir. Kalau siapa pernah pergi tahun 40-an pergi ke Mekah, masa saya masih pasir sekitar Kaabah. 40-an sekitar Kaabah yang masih pasir. Jadi kita tawaf ya, ninjak pasir. Akhirnya itu baunya pasir, baunya mula batu mau yang anti panas. Nah, sebab ya kita tawaf di Mekah ya, walaupun panas cuaca, maumanya sih panas. Tanya mauma yang special. Mama di order special yang anti panas. Kaki kita sih panas ketika kita berjalan tawaf di sekeliling Kaabah. Alhamdulillah. Baik. Kemudian dia hendaklah pergi ke Kaabah. Kaknya masuk daripada pintu Bani Syaibah tu. Dia terus pergi ke Kaabah dan memulakan tawaf dari sisi Hajarul Aswad. Kerana orang tawaf yang mula daripada Hajar Aswad. Niat untuk tawaf 7 keliling. Pulang tawaf apalah. Punya pergi haji, niat tawaf kudum. Okay, tawaf kudum. Punya terus ke Mekah, niat tawaf kudum. Bukan tawaf umrah. Tapi kalau pergi umrah, bukan nak pergi haji, makanya tawaf umrah. Pulang pada niat masing-masing lah. Kita tahu lah, aku tu mau apa. Terus tawaf haji je. Aku tu nak mula haji. Maka aku pun tawaf kudum, tawaf selamat datang. Memang kita mula apa? Kami mula umrah. Maka tawaf umrah.
Niat penting, niat. Kita perlu tahu. Kita pergi Mekah jangan cara jahil lah. Kita tahu papa ngikut orang. Kita perlu tahu apa niat kita. Kita mula haji jenis apa? Jenis tamattu, jenis qiran, atau jenis ifrad. Nah, okay. Kemudian menyentuhnya orang si kami, kita cium Hajar Aswad, sentuhkan Hajar Aswad ya. Okay. Sentuhkan Hajar Aswad ya dengan tangan dan mencium tangan kat nyentuh teh. Sentuh, cium tangan. Sunatlah. Okay. Itu pun kalau orang si kami, orang kami susah. Dari jauh aja. Bismillah, Allahu Akbar. Hajar Aswad anu. Bismillah. Kita sempat datang dekat, orang si rami, si berebut, si bertulak-tulak, macam-macam, tahu ajaklah orang masa yang nak. Seorang nulak, seorang nulak, seorang berempit. Daripada kita binasa, bagus kita dari jauh aja pun cukup. Kelak apabila ada masa luang, mungkin orang dah kurang sikit, maka kita pergilah sentuh Hajar Aswad. Munya ada kurang. Si pun nak cium Hajar Aswad lah. Mina isyarat aja. Si ada masalah. Apabila menciumnya tadi, dia mampu dan ini adalah sunat. Sunat sahaja, bukan wajib. Janganlah kita sedih. Aku kok siapat lah cium Hajar Aswad. Masa si nyaman nanti sibuk. Sibuk kakak punya. Sibuk kakak punya. Bukan wajib ya. Daripada kita bertulak-tulak orang di sia. Hampir rebah. Bagus sibuk kita isyarat aja dari jauh. Kalau ada peluang esok lusa kita masih di Mekah. Kita cari peluang, ada peluang, pergi ciumlah. Baik. Menciumnya, dia hendaklah mengangkat kepalanya dan berundur sedikit sehingga dia keluar dari bentuk binaan Kaabah. Kehabisiannya berundur. Jangan beri belakang Kaabah. Undur 3 langkah, baru berputar, beri belakang. Bekas kita tawaf teh. Kat kita tawaf, dah selesai, kita cium Hajar Aswad, dah selesai, maka kita berundur 3 langkah. Kemudian terus kita ngagak makam Ibrahim, sembahyang sunat di makam Ibrahim. Habis sembahyang sunat di makam Ibrahim, kita terus pergi ke tempat air Zam-Zam. Kita minum air Zam-Zam di sia. Baru kita pergi ke Safa dan Marwah untuk sa'i. Untuk sa'i. Kalau tidak mampu menciumnya, hendaklah mengisyaratkan dengan tangan dari jauh. Nun Hajar Aswad. Dari jauh aja. Bismillah, Allahu Akbar. Ucup. Jalan. Isyarat dari jauh. Ya sudah sama dengan kita mencium Hajar Aswad. Kemudian dia hendaklah terus tawaf bermula dari sisi Hajarul Aswad dengan menjadikan Kaabah di sebelah kirinya. Ya Kaabah kirinya tuju Kaabah. Kanannya di luar. Masa kita tawaf. Pastikan kita tawaf. Jangan kanan menuju Kaabah. Kan terbalik. Orang semua ke sini, kita ke sini. Bau kiri kita bertepatan dengan Kaabah. Bau kiri kita bertepatan dengan Kaabah. Dengan menjadikan Kaabah di sebelah kirinya, setiap kali sampai ke Hajarul Aswad, sempurnalah satu pusingan. Dari Hajar Aswad, pusing sampai Hajar Aswad lagi, ya satu keliling. Jalan lagi
Sampai Hajar Aswad lagi 2 keliling. Jalan lagi sampai Hajar Aswad 3 keliling. Macam mana seterusnya sampai 7 keliling. Okey, 7 keliling. Itu tawaf. Setiap kali sampai ke Hajar Aswad sempurnakanlah satu pusingan. Begitulah yang perlu dilakukan sebanyak 7 kali. Kerana tawaf adalah 7 pusingan. Si boleh kurang, si boleh lebih. Sama macam rakaat semayang lah. Ini dia tak boleh sembahyang maghrib 4 rakaat. Boleh, si sah. Berdosa lagi. Pasalah Ustaz, kami rajin hari tu. Main maghrib 4 rakaat je. Boleh tak? Pasalahnya, bukannya berjoget. Si boleh. Suruhlah kau rajin macam ni pun siap. Kau si boleh nambah rakaat. Sama juga kau si boleh nambah tawaf lebih daripada 7. Kau nambah, tawaf kau batal dan kau berdosa. Bila kita berdosa tawaf, apabila kita nambah penyempun pusingan. Atau kita ngurang 6 aja tawaf. Kepak tu nak tawaf 7 halangan 5 aja. Si boleh. Si sah tawaf 1, kedua berdosa. Sama macam salat kan tawaf tu. Tawaf sama macam semayang. Kannya wajib wudu. Sa'i ni dia wajib wudu. Sa'i sunat aja wudu. Tapi tawaf wudu wajib sama macam salat. Okey. Dan pusingannya si boleh dikurang, si boleh ditambah. 7 sahaja. Okey, 7 sahaja. Walaupun kita rajin ni pun. Pun nak tawaf 14, si boleh. Si boleh. Batal tawaf 1, kedua berdosa. Menambah rukun. Berdosa. Okey, menambah. Baik, semasa tawaf wajib menutup aurat. Tu banyak berlaku orang pakai kain ihram pusat nampak. Mungkinnya mazhab Maliki lah. Mazhab Maliki pusat bukan aurat. Lebah pusat dia bawa aurat. Okay. Pusatnya aurat. Tapi banyak kita nangga kain ihramnya telondeh. Udah je si beluar dalam nak. Kita masa si beluar dalam, si baju dalam. Arab nak kain duk ikik aja. Mesti diikat kemas memangnya telondeh. Ataupun terbuka, terulur sampai debah pusat. Maka aurat kita terbuka atau ditariknya tinggi gila sampai lututnya nampak. Masa tawaf. Maka sah tawafnya karena auratnya terbuka. Kita dengan sengaja. Kecuali kita sengaja ya dimaafkan. Sama macam kita salat lah. Kita salat, tiba-tiba kita pakai pakaian, pakai seluar pendek semayang. Dan kita mazhab Syafi'i. Kalau kita mazhab Maliki, sialah semayang seluar pendek. Supaya tak nangga orang Arab yang datang lancung di KL. Bininya terit je berniqab, bertudung tutup muka. Laki pakai seluar pendek. Nah, nangga pelancong di KL banyak. Semayang seluar pendek. Semayang seluar pendek. Sini saya nangga semayang seluar pendek. Masjid Terapung. Masjid Terapung Kuching. Saya pernah semayang subuh siang. Ada budak 3 orang. Pakai seluar pendek semayang. Orang semua nangga. Kita seheran. Kita tahu kita seheran. Okay. Sudah tu banyakkannya dari pelancong dari Morocco, daripada Aljazair. Yang semayang pakai seluar pendek. Terpelik Eropah nak. Walaupun dalam mazhabnya benda yang si salah. Tapi bagi kita situ pelik lah. Okay, pelik. Mau kita pergi negeri tak nyanyi nangga kita pelik. Terbalik.
Kita sembahyang kat tangan situ. Dan yang kat tangan debah. Saya di Casablanca, di Morocco. Di Casablanca ada sebuah masjid besar, masjid tepi air. Masjid Hasan Sani, Hasan kedua. Raja Hasan kedua. Allahu Akbar. Kadebah tangan. Kita situ. Penyerangga kita. Tahunya kau bukan orang situ. Okey? Ya, tahu. Sama macam kita nangganya situ lah. Kita bola pendek. Nah, jadi cimianya heran kita, gialah kita heran dengannya. Tapi kita sih boleh nak okey, sih boleh kita nak mengkritik dan sebagainya. Sih boleh. Cimia yang udah pembawaannya dari kecil. Macam kita berkunut. Daknya ni ada kunut. Kan? Kita kan kunut subuh. Daknya ni ada kunut subuh. Jangan kita kunut, kan dia yang nangga. Apa kerja kau berdoa? Macam tu indah semayang. Kan? Bagi orang jahil lah, kan? Bagi orang pandai agama, nyasi kan? Kenanya tahu beberapa mazhab berkaitan dengan hukumnya tadi. Bagi orang biasanya memang heran. Jadi isu baginya benar-benar kedaya. Ya pentingnya kita mengetahui lebih daripada apa yang kita dah tahu. Perlu lebih sikit. Kerana Islam tu international. Islam bukan berbentuk lokal. Tempatan aja. Islam tu berbentuk global. Okay? Islam bukan agama orang Melayu aja. Islam agama semua makhluk di dunia tu. Asalnya manusia, asalnya jin, sama. Binatang silah. Okay? Dua makhluk aja. Baik, kemudian kita lihat lagi, kalau dia masuk melalui salah satu bukaan hijir Ismail yang dikelilingi oleh dinding yang rendah, keluar melalui bukaan tadi, semasa tawaf tadi tutup aurat, sekiranya berhadas sewaktu tawaf, dia hendaklah bersuci dan menyambung kembali tawafnya. Tengah tawaf tiba-tiba keluar angin, berkentut. Macam ni, atau berat berkemih. Kan batal tawaf kita. Kerana kita berkentut. Maka kita perlu ingat, sini kita berhenti. Keliling ke berapa kita? Kita pergi tawaf, pergi ambil wuduk, kemudian masuk balik untuk tempat kita berhenti tadi. Kan ni. Mula dari siap. Sambung. Kalau kita sampai 4 keliling, maka kita pergi ke 4 keliling, tambah 5, 6, 7. Okay? Si perlu ambil daripada awal. Kita kira tempat kita berhenti. Hendaklah bersuci dan menyambung kembali tawafnya. Wajib tawaf di luar Baitul Haram. Ya boleh tawaf di luar ni. Tapi besar lah di luar. Kabel, leput kali. Di atas tu lagi besar. Ada orang naik tingkat 2, tingkat 3, tawaf besar. Keliling. Kaabah kan nampak lebah. Lantai kan jauh. Kita debah ni kita dapat dekat dengan Kaabahnya. Jadi Kaabah jadi kecil bagi kita. Di atas pengsan. Saya pernah pengsan dulu. Tawaf di atas. Udah je lelah sampai daripada Mina, Muzdalifah. Sampai siang tawaf lagi. Leput. Bangun-bangun sedar dah dibawa ke sepeta. Siapa mbak setahu lah. Okay. Sudah. Si ingat keliling berapa. Pernah pingsan. Terlalu gila, letih. Baik, kemudian kita lihat lagi. Kalau dia masuk melalui salah satu bukaan hijir Ismail tadi,
dikelilingi oleh dinding yang rendah dan keluar melalui bukaan yang lain, maka pusingan tersebut tidak dikira. Ya perlu waspada. Kita langgar Kaabah 4 segi ya. Nya ada hijir Ismail tepinya, nak bulat cemia, nak dinding rendah. Nak ada lampu 4 gig ke 3 gig. Lampu tinggi. Ada orangnya tawafnya masuk dalam hijir Ismail. Batal tawafnya, sah. Tawaf hendaklah di luar hijir Ismail. Tu hijir Ismail, tu Kaabah, situ. Jangan masuk situ. Karena hijir Ismail ya adalah Kaabah. Sambungan kan. Nabi Ibrahim masanya mula, dia lupa. Dia lupa bahawa sia termasuk Kaabah. Tenaga Kaabah yang kecil sikit. Sebenarnya dia besar sikit. Karena hijir Ismail ya adalah tu hijir Ismail. Tu Kaabah. Nabi Ibrahim mula Kaabah tu aja. Bila akhirnya bawa tahu bahawa Kaabah sebenarnya sampai situ. Maka dipolahlah dinding rendah situ. Jadi orang tawaf lalu situ. Lalu situ. Punya lalu situ, kerana situ ada kan pintu kan. Punya lalu situ, sah tawaf. Itu hijir Ismail. Okay. Maka dibenalah tembok yang berapa tinggi lepas palak kita tu juga lah. Lepas palak kita sikit. Tembok. Dan ia termasuk Kaabah. Kita sembahyang dalam tu, dikira kita sembahyang dalam Kaabah. Bagus juga lah. Kerana kita nak masuk Kaabah kan senang. Siapa masuk Kaabah. Jadi masuk hijir Ismail, sembahyang saya doakan. Sama dengan kita sembahyang di dalam Kaabah. Karena hijir Ismail termasuk Kaabah. Okey, itu kita perlu tahu. Disunatkan dia berkata kepada pemulaan tawaf. Ketikanya mula-mula tawaf, apa bacanya? Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik. ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. Ya bacaan ketika kita mula tawaf sunat aja. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar ya Allah. Aku melakukan ini kerana keimanan kepadamu, membenarkan kitabmu, memenuhi janjimu dan mengikuti sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadat haji yang kita lakukan ya, bukan kita pun mula. Ya, berdasarkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dimasukkan ke dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sama, yaitu Islam. Cuma bezanya masa aja bezanya. Dan syariatnya sahaja berbeza. Adapun akidah sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimah syahadah zaman Nabi Ibrahim macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Macamnya. Kalau zaman Nabi Musa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasul. Zaman kita tu Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sama agama Islam, cuma nabinya dan waktunya berbeza dan syariatnya, hukum hakam dalam agama masaya berbeza sedikit dengan hukum hakam di zaman kita kini itu. Karena masa itu Islam sudah sempurna. Zaman daknya dulu Islam dalam proses penyempurnaan. Apabila Nabi tak akhir dibangkit, Islam sudah sempurna. Si boleh lagi ditambah,
Si boleh gi dikurang, si boleh. Ikut persis seperti mana yang diajar oleh Allah kepada Rasulnya dan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, turun temurun sampai tabi'in, tabi'in sampai ke ulama mujtahidin sampai ke zaman kita kini itu. Saya ada berubah. Okey, Islam itulah. Ya Islam di zaman Nabi, ialah Islam zaman kita tu. Kita ubah sih boleh. Ubah biar sesuai dengan Melayu, sih boleh. Agama Islam bukan agama orang Melayu. Agama Islam agama universal. Global. Agama dunia. Ia sesuai di Malaysia, sesuai di China, sesuai di Jepun, sesuai di Amerika, sesuai di England, sesuai di mana-mana di bumi itu sesuai. Karenanya agama universal. Bukan agama tempatan atau lokal. Bukan. Okey. Itulah kehebatannya Islam. Baik. Dan berkata sewaktu menghadap Kaabah. Apabila kita menghadap Kaabah, tadi nangga Kaabah, untuk menghadap Kaabah. Kita semayang, sebelum kita semayang, kita menghadap dada kita ke Kaabah. Apa kita baca? Allahumma innal baita baituka, wal harama haramuka, wal amna amnuka, wa hadha maqamul a'idhim bika minan nar. Ya baca. Ya Allah, sungguhnya rumah ini, maksudnya Kaabah, adalah rumahmu, adalah Baitullah. Haram ini adalah haram. Haram itu artinya hormat, kehormatan. Keamanan ini adalah keamananmu. Dan inilah kedudukan orang yang memohon perlindunganmu dari api neraka. Okay. Ya, masa kita menghadap Kaabah, kita baca sunat. Berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Dan berkata antara dua rukun Yamani. Antara dua rukun Yamani, itu Kaabah. Itu rukun Yamani. Itu rukun Hajar al-Aswad. Itu rukun Iraqi. Itu rukun Syami. Ini ada 4 rukun. Rukun bahasa Arab itu artinya kona. Kona Hajar al-Aswad, kona Yamani, kona Syami, kona Iraqi. Jadi rukun bahasa Arab ya. Bahasa Melayunya sukut lah, sukut. Okay. 4 segi kan. Setiap sukut ya ada namanya. Menghala ke negeri-negeri tertentu. Kalau rukun Yamani artinya sukut ya menghala ke Yaman. Kalau rukun Syami artinya sukut ya menghala ke Suria, Palestin, Lebanon dan Jordan. Dan Syam. Kalau rukun Iraqi artinya sukut ya menghadap ke negeri Iraq. Negeri Saddam Hussein dulu, Iraq. Baik. Kemudian berdoa sewaktu tawaf dengan mana-mana yang disukainya. Apabila tawaf, doa apa aja kita mau. Asalkan doa yang halal, jangan doa haram. Doa haram macam ni. Ya Allah, aku pulang tu ambil nombor 4 digit. Menangkanlah aku. Ya doa haram. Ya doa haram. Okay. Doa haram. Hendaklah doa kita ya, doa yang baik, doa yang dihalalkan. Si boleh doa yang membawa melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia disunatkan tadi berdoa sewaktu tawaf dengan mana-mana doa yang disukainya. Misal kita berdoa, dolan kita pergi si bapa sehat, doalah. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan semasa mengerjakan haji umrah ini supaya aku dapat menyempurnakan tawafku ini, sa'iku, melontarku, bermalam di Muzdalifah, di Mina, di Arafah. Sehatkanlah aku ya Allah. Kita doalah sebelum kita pergi ya, di Kaabah.
Ada orang tinggal di Malaysia tu, ada keluarga kita, kebetulan kita pergi keluarga nak. Keluarga tinggal. Doakanlah, ya Allah, keluargaku yang tinggal, selamatkanlah mereka. Peliharakanlah mereka, lindungilah mereka daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Sehatkanlah mereka, murahkanlah rezeki mereka, ya Allah. Berikanlah mereka rezeki supaya mereka juga dapat datang ke Mekah untuk melakukan haji dan umrah. Macam ya. Kita doa untuk orang yang tinggal. Doa untuk orang dah mati, boleh tak? Ya Allah, ampunkan dosa dua ibu bapakku yang telah meninggal, kakak-kakak, adik-beradikku semua, anak mak penakan yang telah meninggal, ampunkanlah semua dosa-dosa mereka, ya Allah. Macam ya. Ialah peluang. Ingat semua dengan orang-orang no rapat dengan kita, kawan-kawan kita, ya Allah, ampunkanlah dosa sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, sama ada yang telah meninggal ataupun yang masih hidup. Kita doakan. Dulu doa pada diri kita pun dulu. Kemudian baru kita ngampit doa orang lain. Okey. Doa untuk diri kita dulu. Baik. Kemudian dia disunatkan berlari anak, berjalan cepat dengan memendekkan langkahnya. 3 keliling ya. Kita tawaf, disunat kita berikut anak, langkah cepat. 3 keliling. 3 pusingan. Pertama, sekiranya dia ingin melakukan sa'i selepas tawaf itu, dan berjalan dalam 4 pusingan yang baki, dan hendaklah berkata, 4 lagi baki pusingannya, berjalan macam biasa. 3 pusingan awal berikut. Berikut laju, maksudnya berikut macam jogging lah, berikut perlahan aja. Sunat di 3 kelilingnya. Mungkin kita terkabir, kita ada tua-tua tu mungkin nak berikut susah, sibuk lah. Jalan seperti biasa saja. Tapi mungkin kita terkabir, sunat kita berlari-lari anak ketika 3 keliling tawaf. 4 keliling yang baki, kita berjalan seperti biasa. Itu. Okey. Sambil membaca Allahumma ja'alhu ajjam mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura. Masa tu kita minta haji mabrur. Masa kita tawaf Allahumma ja'alhu hajjam mabrura. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang mabrur. Dosa yang terampun dan sa'i yang disyukuri. 3 minta. Masa kita tawaf ya, sambil-sambil kita berjalan, minta, Ya Allah, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura, wa sa'yan mashkura, wa zamban maghfura. Bila lagi nak minta? Masa ya lah. Kita pergi umrah aja, minta umrah kita yang disyukuri. Allahumma ja'al umratan mashkura, umratan maqbula wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura. Disunatkan juga dia ittiba'. Apa ittiba'? Dalam semua tawaf yang disusuli dengan sa'i. Ittiba' ialah menjadikan pertengahan selendangnya di bawah bahu kanan. Macam tu lah. Tu kain ihram kita nak. Ihram. Kita tadi nak kena tutup semua. Tutup semua macamnya. Jadi sunat kita ittiba', ambil dari lebah tu. Belah kanan. Ya. Jadi bau sebelah tu nampak. Sebelah tu tutuplah. Belah kanan. Okey, sambil kita tawaf. Belah kanan tutup. Setelah dah habis tawaf, kita tutup balik. Okey, tutup balik. Ya, dipanggil dalam bahasa agama ittiba'. Ittiba'. Ialah menjadikan pertengahan selendang di bawah bahu kanan
dengan mendedahkan bahu kanannya itu dan menjadikan hujung selendangnya di atas bahu kiri. Jadi cemial, tek. Macam mana di pola saya, tek. Dah tahu lah. Perlu saya nak praktik. Saya rasa kebanyakan kita tahu dah pergi haji dan pergi umrah. Baik, berlari anak dan ittiba ini khusus bagi lelaki sahaja. Orang puan si pun nak buka baju. Jangan salah faham. Ustaz Wan Habib nyuruh kita buka mati bau. Ya untuk orang lelaki aja. Perempuan si boleh berdosa. Si sah tawafnya. Kena auratnya terbuka. Kena bahu bagi orang lelaki bukan aurat. Orang lelaki bahunya si aurat. Badannya pun si aurat. Auratnya cuma antara pusat dan lutut saja. Punya tersilap badannya, tersilap betis, si berdosa. Tetap sah tawafnya. Tapi orang perempuan punya tersilap rambutnya, tudungnya dibukanya ketika tawafnya si sah. Tak, apalagi punya buka bahunya, buka betisnya lagi lah. Jadi orang perempuan berbeza dengan orang lelaki. Begitulah kejadian yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Setiap gender ada kejadiannya khusus dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Semasa tawaf disunatkan berada hampir dengan Baitul Haram, yaitu sekadar 3 langkah. Mun rapat orang kami. Mun ada peluang, kita dekatkan diri kita dengan Kaabah masa tawaf. Okey. Mun masa umrah mungkin dapat, masa haji saya rasa saya dapat. Kami gila. Masa umrah pun tanggal musimnya juga. Kita diam di Mekah ya, induk diam Mekah ya. Kena masa orang ada pergi umrah, sikit orang sembahyang di Masjidil Haram. Masa kita nak cium Hajar Aswad beberapa kali tak mahu, boleh. Masa antara lepas haji macam tu, haji, orang belum start pergi umrah. Kosong bah. Enggak ada orang-orang pekerja dengan orang Saudi aja yang sembahyang dan tawaf di Syia. Tapi apabila dah mula orang umrah datang, dah. Mulalah penuh sesak lagi. Susah nak cium Hajar, susah. Hajar Aswad susah. Nak dekat dengan Kaabah susah. Lalu dimonopoli oleh sidak Pakistani, sidak Bangladesh, sidak Turki, sidak orang hitam. Hanya kuat-kuat, besar badan. Kita ngalah je lah. Baik. Kecuali dia mendapat kesusahan kerana melakukannya. Ketika itu jauh adalah lebih afdal. Menurut kami, jauh lebih afdal daripada kita datang dekat. Kita jadi itu pasal, mudah dekat. Bertembung dengan orang lain. Bagi wanita disunatkan dia berada di tepi tempat tawaf sekiranya berlaku kesesakan. Orang perempuan. Okay. Sibuhlah. Coba nak masuk dekat-dekat Kaabah ya. Orang perempuan. Lebih baiknya jauh sikit. Ditakuti berlaku sesuatu yang tidak diingini. Disunatkan istilam. Jadi kita sampai ke rukun Yamani, situ ajak suat, situ Yamani, kita istilam. Apa istilam? Istilam sekiranya mampulah. Kalau tidak mampu cukup dengan memberi isyarat. Dari istilam artinya pegang rukun Yamani itu. Sambil lagi usaplah. Sambil kita madah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya bacaannya.
ketika kita istilam atau memegang rukun Yamani, bukan rukun Hajar Aswad. Hajar Aswad situ, untuk Yamani. Situ pegang. Mesti dapat dekat, dari jauh, isyarat aja. Bismillah. Baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis ya, kemudian berdoa suatu tawaf dengan mana-mana doa yang disukainya. Kayak kita angkat tangan berdoa. Apa yang kita terlintas untuk kita berdoa. Maka setakat aja dulu. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.